أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Sambungan yang telah lalu berhubung tentang solat Jumaat. Apa dia? Berapakah rukun khutbah Jumaat? Rukun khutbah Jumaat ada 5. Pertama, memulakan dengan memuji kalimah Allah SWT, perkataan Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kama amar. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ya. Kedua, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya. Yang ketiganya berpesan, iaitu mengingatkan sidang jemaah supaya bertakwa kepada Allah. Ya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam kedua-dua khutbah itu seperti perkataan ittaqullah. Yang keempatnya, membaca satu ayat daripada Al-Quran dalam salah satu daripada 2 khutbah. Sebaik-baiknya dalam khutbah pertama. Kelimanya doa. Ya, doa bagi orang-orang mukmin dalam khutbah kedua seperti perkataan Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat hingga akhir. Berapakah syarat sah 2 khutbah Jumaat? Ya, syarat-syaratnya untuk sah itu ada 2 khutbah. Pertama, ya, 10 perkara. Hendaklah segala rukun-rukun khutbah itu dibaca dengan bahasa Arab. Tak boleh guna bahasa Melayu. Rukun-rukunnya tu. Ya. Alhamdulillah, pujian dengan bahasa Arab, doa dengan bahasa Arab, ya, selawat dengan bahasa Arab, ya, semua dengan bahasa Arab. Yang keduanya, hendaklah dibaca dalam waktu zuhur sebelum menunaikan sembahyang Jumaat. Waktu zuhur lah. Waktunya waktu zuhur. Hari Jumaat waktu zuhur. Yang ketiga, hendaklah berturut-turut di antara 2 khutbah itu, dan berturut-turut di antara segala rukunnya, dan berturut-turut di antara khutbah dan sembahyangnya. Jangan rehat dulu, minum dulu. Tak ada. Dia mesti terus. Khutbah pertama selesai, duduk, membaca doa, dan khutbah kedua. Ya. Terus habis, ya, iqam solat Jumaat, ya. Menunaikan sembahyang Jumaat. Yang keempatnya, orang yang membaca khutbah hendaklah suci daripada hadas. Dia tidak ada najis. Ya, seperti dalam sembahyang. Suci daripada hadas, ada najis pada badan, pada pakaian, pada tempat. Tetapi orang yang mendengar khutbah tidaklah disyaratkan sedemikian. Ya, orang yang mendengar tak apa. Habis khutbah tu, ya, tapi ya, seeloknya dia lah sembahyang. Sebab nak terus sembahyang Jumaat. Yang kelimanya, orang yang membaca khutbah hendaklah menutup aurat. Tetapi orang yang mendengar khutbah tidak disyaratkan sedemikian. Ya, orang baca khutbah mesti tutup seperti sembahyang. Orang yang tak, ya, maknanya orang yang tak, orang bukan yang baca khutbah itu tidak disyaratkan, tapi seelok-eloknya berpakaian dan orang nak sembahyang, ya. Yang keenamnya, orang yang membaca khutbah hendaklah berdiri. Tetapi jika ia uzur, harus juga ia duduk. Dia baca khutbah duduk, boleh? Ya, tak berdiri, dia duduk, ya, sebab uzur. Mungkin orang alim tak ada, ya, imam tak ada, ya, dia yang harapan kampung itu, maka adalah, ya, baca tok-tok kiai dulu-dulu, ya tak? Dia orang alim yang disegani, yang ada ilmu yang tinggi, muktabar, hadis dia hafal, semuanya hafal, ya tak? Yang ketujuh, orang yang membaca khutbah hendaklah duduk sekejap di antara 2 khutbah. Itu, ya, itu jadikan rukun secara tomak ninah.
Jangan duduk sekejap dulu. Duduk sekadar subhanallah. Macam tu. Kalau boleh sampai berdoa. Dan bagi yang membaca khutbah, orang yang membaca khutbah secara duduk kerana uzur, maka wajib diceraikan dua khutbah itu dengan diam. Diam ya, dia duduk, dia diam. Okey, ke-8, orang yang mendengar khutbah itu hendaklah cukup bilangan 40 orang daripada ahli Jumaat. Ini yang dalam kitab Zainul Talib, dalam kitab Fathul Qorib, Talibin. Mungkin ada ya khilafiah yang lain. Orang yang membaca khutbah termasuk di dalam bilangan itu jika ia ahli Jumaat. Cukup bilangan 40 orang daripada ahli Jumaat itu hendaklah ada dari mula-mula berkhutbah hinggalah selesai membaca khutbah Jumaat. Ini dalam kitab ni, bukan saya reka-reka, dalam kitab. Kemudian orang yang membaca khutbah itu hendaklah lelaki, tak boleh perempuan. Ya, yang 10, yang ke berapa tadi? Semuanya ada 10 perkara. Yang ke-10, hendaklah orang baca khutbah itu di kalangan orang laki-laki, perempuan tak boleh baca khutbah. Ya tak? Baik, apakah perkara-perkara sunat dalam dua khutbah Jumaat? Perkara-perkara sunat dalam dua khutbah Jumaat itu ialah membaca khutbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Kalau tempat tinggi tak ada, atas meja ya. Berdiri pun tak apa ya tak. Yang keduanya khutbah memberi salam kepada sidang jemaah. Ya. Kemudian barulah duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Lepas tu duduklah. Itu biasa. Yang ketiga iaitu berat, ya, iaitu beratalkan di atas padang, ya, tempatnya di mana, di padang atau ya, atau tongkat atau seumpamanya, dia pegang tongkat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kadang sekarang ni itu sunnah ya, sunnah Rasulullah SAW. Sekarang ni dah diikat belah ke kiri ya tak. Ya tak. Itu terpulanglah. Itu sunnah. Mana sunnah ni tidak membatalkan sembahyang Jumaat ya. Yang keempatnya, ketika duduk di antara dua khutbah disunatkan khatib memanjangkan sedikit masanya pada, iaitu qadar bacaan surah Al-Ikhlas serta sunat surah itu dibaca. Ya, ni. Sunat Jumaat. Berapa perkara sunat Jumaat? Perkara-perkara yang disunatkan Jumaat itu ada banyak, di antaranya sebelum pergi sembahyang Jumaat, mandi dengan niat mandi sunat Jumaat. Ya, nawaitul khusla Jumaat. Nawaitul khusla sunnatul Jumaah lillahi ta'ala. Saja aku mandi Jumaat untuk Jumaat kerana Allah Ta'ala. Waktu dia ialah daripada terbit fajar shadiq, dan diabdulkannya ialah ketika hampir masa pergi ke masjid. Ya, lepas fajar shadiq tu, sebelum fajar shadiq kita mandilah. Tapi nak pergi masjid sembahyang tu kita mandi lagi, tak apa, boleh. Kedua, membersihkan badan daripada bau-bau yang busuk. Belum pergi masjid, pakailah wangi-wangi. Ya tak? Kalau dulu kita ya ingat tak, di kampung dulu, kelapa muda yang jatuh tu, muda lagi, kita gosok kat batu, kita letak kat pada ketiak kita supaya tak bau. Tu salah satulah. Ni dulu-dululah di kampung ya. Yang keempatnya, memakai bau-bauan, minyak wangi ya, mandi dengan air wangi-wangian. Ya, lagi baru. Yang kelima, memakai pakaian yang elok dan bersih. Dan yang abdulnya, pakaian itu berwarna putih. Jubah putih ya tak? Abdul. Kita ambil yang sunat ni, abdul Rasulullah buat. Ya, yang keenam,
Diam tatkala khutbah dibaca dan mendengarnya dengan hati-hati, ya, dengan tulus hati yang tenang. Yang ketujuh, sembahyang tahiyatul masjid manakala masuk ke dalam masjid sebelum ia duduk, tetapi jika ia masuk ke dalam masjid ketika imam membaca khutbah, maka disunatkan ia sembahyang sunat Jumaat qabliyah. Belum baca khutbah. Ya, sunat, ya. Iaitu sembahyang sunat Jumaat. Apabila qabliyah, 2 rakaat yang ringan, yakni tidak panjang sebelum ia duduk, dan ia tidak disunatkan sembahyang tahiyatul masjid. Maknanya bila khatib macam di atas mimbar, kita janganlah sembahyang tahiyatul masjid kerana dah azan. Kita terus sembahyang apa? Qabliyah Jumaat. Itu kena fahamlah. Ya, berbeza. Jangan pula kita khatib, kita lambat kita masuk, kita buat tahiyatul masjid. Tidak. Kita buat terus sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Itu yang penting. Ya, itu yang ke berapa? Itu yang ke-6, ke-7. Ya. Kemudian niat iktikaf ketika ia duduk. Asal duduk je niat. Nawaitu iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Yang akhirnya bersalaman sesudah selesai sembahyang. Sekarang ni PKP tak beri salam. Bukan. Ya tak? Sebagai tanda hormat. PKP, PKPD, PKPP, dia. Itulah, ya, itu sunat. Apa hukum sembahyang orang yang sudah hadir, yakni duduk di dalam masjid tatkala imam membaca khutbah? Oh, jawabnya, orang yang sudah hadir, yakni duduk di dalam masjid, tidak harus ia bersembahyang sama ada sunat ataupun fardu tatkala imam membaca khutbah. Bahkan haram hukumnya dan tidak sah sembahyangnya. Ni kita dah duduk dah. Tahiyatul masjid dah duduk. Azan, kita dah duduk. Kemudian otik macam jangan, tak payahlah. Kita dah buat sembahyang tahiyatul masjid awal, azan je kita terus buat sembahyang qablal Jumaat. Makmum terlambat. Apa hukumnya jika makmum terlambat datang ke masjid dan imam sedang bersembahyang Jumaat? Jika makmum sempat rukuk bersama-sama imam pada rakaat yang pertama, maka ia mendapat rakaat pertama itu dan meneruskan sembahyang bersama-sama imam. Jika makmum sempat bersama-sama imam pada rakaat yang kedua, maka ia mendapat 1 rakaat, dan apabila selesai imam itu memberi salam, maka makmum hendaklah berdiri untuk melakukan 1 rakaat lagi. Jika makmum tidak sempat rukuk bersama-sama imam pada rakaat yang kedua, misalnya imam sedang tahiyat akhir dan makmum pun mengangkat takbiratul ihram, kemudian ia terus duduk bersama-sama imam, maka apabila imam selesai memberi salam, makmum hendaklah berdiri untuk melakukan 4 rakaat sembahyang zuhur dengan tidak payah berniat zuhur, bahkan memadai niat sembahyang Jumaat yang diangkatnya tadi dalam takbiratul ihram. Maknanya kalau imam itu kita sampai, kita khutbah tak dengar, kita sampai imam tengah rukuk, kita terus sabar rukuk imam. Setapat rakaat pertama kita rukuk bersama imam, kita tak payahlah, ya, cukuplah sembahyang kita 4, 4. Maknanya tak bukan sembahyang zuhur, cukuplah kita dapat 2 rakaat saja sembahyang fardu Jumaat. Tapi kalau kita sampai imam tu masbuk, kita masbuklah, mana masbuk pada rakaat kedua, maka kita dapat rakaat kedua tadi rakaatnya, tapi kita kena tambah 1 rakaat. Takdirkan pula kita sampai imam itu sudah habis rukuk, iktidal, sujud. Kita sama untuk sembahyang, kita kena tambah sembahyang itu jadi 4 rakaat. Walaupun kita sembahyang niatnya sembahyang pada Jumaat, tetapi kita bila imam salam, kita kena tambah jadi 4 rakaat seperti sembahyang dan niat sembahyang fardu zuhur. Ini kena pastilah, ya, kena pasti. Ada persoalan.
kita dalam musafir. Hari Jumaat kita nak musafir. Macam mana ni? Boleh. Kalau kita nak jamak qasar, ya, kita kena pergi bertolak daripada rumah kita, lokasi rumah kita sebelum azan subuh. Misalnya kita di Sentul. Kita nak pergi ke Pahang, misalnya ke mana, ke Johor. Kita tolak daripada rumah sebelum azan dilaungkan. Kita tolak sampailah ke Gombak ataupun sampailah ke mana? Ke Sungai Besi. Ataupun sampai lepaslah, maknanya baru azan, maka kita boleh jamak dan qasar, maknanya kita tak payah sembahyang solat Jumaat. Tapi kalau kita bertolak daripada rumah dah azan subuh, kita tidak dibenarkan lagi untuk kita jamak dan qasar. Kita kena menunaikan sembahyang Jumaat. Habis segala Jumaat itu, barulah kita boleh jamak waktu asar. Ayat kita perlu dipahamlah di antara hukum-hukum ini. Ini dinyatakan dalam kitab ini, dalam lembaran yang ke-200 ya, lembaran 200 ya, lembaran 200, iaitu kitab Zainul Talib, ya, Zainul Talib yang susunan daripada Jabatan Agama Negara Brunei Darussalam. Dan kita rujukkan dari kitab ini, iaitu kitab Matla'ul Badrin. Cuba dalam kitab, cari dalam kitab Matla'ul Badrin atau Fathul Qorib. Itulah perkongsian kita pada hari ini, yang baik semua daripada Allah Ta'ala. Mana kekurangan saya mohon maghfirah Allah Ta'ala. Aku liqauli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.